Bersama vokalis top 5 artis baru terbaik berkumpulan Anugerah Industri Muzik 1996, kita bersama dengan Zarul Umbrella. Okey, terima kasih. Terima kasih. Masih lagi muda, masih lagi handsome, kacak. Saya rasa abang dah kalis dah dengan perkataan-perkataan handsome, muda, kacak. Saya rasa dah biasa dah kan. Itulah. Kalau boleh jangan bagi tahu benda yang saya dah tahu lah. Abang, kalau lah tiba-tiba diberikan satu watak, sebab saya tahu Zarul Umbrella sekarang ni orang kata dah terbiasa dengan lakonan, betul? Kalau lah diberikan satu watak abang jadi budak college, adakah abang akan menerima ataupun abang kata tak sedar diri? Dia tak boleh. Dia bahaya. Boleh tu boleh lah, tapi nanti kena kecam lah. Apa khabar Zarul Umbrella? Baik seadanya, alhamdulillah. Okey, bagaimana dengan orang kata penerimaan, bukan persediaan tapi penerimaan untuk COVID-19 ni dengan pandemik ni, macam mana? Penerimaan je macam orang kata alhamdulillah, dia ada jugalah dia punya kesannya, tapi kepada diri saya ianya hanya sedikit yang terkesan, tetapi kalau ianya berpanjangan mungkin akan menjadi lebih banyak kesannya. Dan setakat 5-6 bulan ni kita okey lagi dengan berbekalkan orang kata simpanan ada, simpanan dan juga bantuan-bantuan kerajaan, moratorium dan sebagainya itu sedikit sebanyak membantulah. Tapi kalau dan juga daripada hasil daripada saya punya YouTube channel yang dan juga apa orang kata tugasan-tugasan yang dah saya dapat daripada social media, di mana paid partnership dengan social media, itu je lah pendapatan sekarang. So boleh kata boleh meneruskan kelangsungan kehidupan tu, tidak ada masalah bagi seorang dan baru dan alhamdulillah baru je tadi saya lock satu job nyanyi online. Oh, okey. Sebab itu medium yang kita ada sekarang ni, betul tak? Yes, dan itu macam saya pun itu mungkin Allah dah kurniakan rezeki yang tak dijangka lah tu. Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita menyanyi on stage tak boleh, so menyanyi depan kamera dekat dalam rumah, itu je lah sekarang. Dia rasa krik-krik sikit lah, tapi nak buat macam mana kan. So kalau dekat rumah, kalau kita pakai kain pelekat pun tak ada masalah lah. Ya, tak ada masalah. Okey lah, saya untuk FR Podcast ni kita banyak imbas kembali cerita-cerita lama. Bukan cerita baru, banyak cerita-cerita lama yang mana boleh menjadikan orang kata satu motivasi kepada orang-orang baru, kepada generasi-generasi baru. Bagaimana orang kata titik permulaan seseorang artis tu sebelum bergelar sebagai artis ataupun maintain dalam industri seni terutamanya. Saya nak bertanya tentang industri pada tahun 1997 dan muncul kembali secara officialnya pada tahun 2012 dalam kemunculan pertama di ABPBH. Lebih kurang 15 tahun, adakah kehadiran sekarang ini berbaloi bagi Zarul Umbrella mengubati kerinduan peminat Zarul Umbrella? Okey, pertama sekali mungkin ini apa yang boleh kita katakan aturan Allah SWT lah. Baik. Di mana dia bawa saya ke satu tempat di dalam satu bidang yang lain. Pada tahun 97 tu saya meniaga tepi jalan, dan tahun 2000 dia bawa saya pergi merata dunia. Daripada tepi jalan saya pergi di awangan, merata dunia saya pergi. Dan dari situ saya membuka mata saya untuk menjadi seorang insan yang lebih matang dalam apa saja benda yang saya buat, apa saja apa orang kata dalam menjalani kehidupan. So saya lebih matang. Dan di samping itu juga pada tahun 2007 ke 2008 saya terlibat dalam dunia digital marketing, which is saya involved dengan Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan di situ saya kenal apa itu Facebook. Dan Facebook jugalah yang membawa saya semula ke stage.
Daripada Betul. situ saya jumpa saya punya PR. Daripada Facebook saya jumpa saya punya PR dan okey, tanya, ambil nombor telefon, okey Rol, this ABP nak engkau naik stage nyanyi. Cakap itulah orang kata kalau saya terus, mungkin aturannya lain. Kalau saya terus berjuang dalam industri seni tu mungkin aturan dia lain. Kita tak tahu. Tapi pada saya ini aturan Allah ni yang pada saya dah cukup orang kata cukup sempurna pada saya. Selepas saya join lepas ABP tu, nama saya mula melonjak dan saya mula mendapat job-job menyanyi walaupun saya masih bekerja. Baik. Dari situ perasaan memintas di situ perasaan Zarul Umbrella ketika kemunculan sulung di ABPBH, melihat begitu ramai manusia ataupun peminat-peminat pada waktu itu, semuanya menonton kemunculan pertama Zarul pada waktu itu dan masing-masing menyanyikan lagu Ramalanku Benar Belaka. Dan pada waktu itu kita tidak sangka begitu penampilan Zarul Umbrella setelah menghilang selama 15 tahun. Bukan datangnya dengan keadaan fizikal yang kita rasa yes, dah lama kan menghilang fizikalnya, tentunya begini. Alright, tapi fizikalnya seperti seorang orang kata anak muda berdiri teguh di ABPBH itu. Bagaimana perasaan sejujurnya pada waktu itu? 2012 berlakunya scene tu. Sejujurnya bila saya naik stage tu, saya tak expect apa-apa. Saya cuma nak nyanyi je. Saya just nak melepaskan rindu. Even saya dengan Umbrella dulu, saya pernah event besar-besar pun tak jarang naik stage. Tapi bila dah lama berhenti, tiba nak naik stage besar ni, saya macam gugup sikit. Tapi dengan adanya Abang Bagio masa tu, Abang Ayai, Amir, semua kawan-kawan. So just macam lah, enjoy je lah kan. Tak kisahlah, nyanyi je lah kan. Sebab masa tu pun saya pun nak menyanyi tu boleh lah, tapi tak ada orang kata power lagi sebab dah tinggalkan lama kan. So cakap menyanyi tapi nervous. Tiba-tiba saya nampak orang makin, daripada kejauhan tu saya nampak Rosita Cik Wan menyanyi. Saya nampak Hafiz Su'aib pun menyanyi. Dan Linda On pun menyanyi. Daripada skrin besar tu macam, wih, ini sambutan lain macam semua. Lepas tu saya dengar dari kejauhan orang sama-sama menyanyi tau. Masa itulah orang kata Uncle Hantar panggil naik seh. Naik seh. Meremang bulu roma. Lepas tu saya just bagikan satu persembahan yang saya rasa lepas tu saya buka Twitter, alhamdulillah semua good impact lah. Sebab spot media semuanya tertumpu kepada Zarul Umbrella pada waktu itu dan ramai tak sangka. Kebetulannya begitu. Alright. Dalam bahasa yang paling senang kita sebutkan, terlalu jantan di atas stage pada waktu itu. Boleh? Okey, boleh. 2013 sebenarnya itu kemuncak kepada kemunculan pertama Zarul Umbrella. Sebenarnya sudah pun bermula di tahun 2005 sebenarnya, betul kan? Di tahun 2005 mencuba nasib menyanyi dan industri pada waktu itu kurang sesuai untuk Zarul sendiri membuat satu comeback. Dinasihatkan oleh Datuk M. Nasir pada waktu itu. Dan kemunculan yang tidak disangka menerusi live Facebook pada tahun 2008 memberikan satu keyakinan kepada Sari Amri dan datangnya balik dengan dua lagu baru iaitu Sayang Bersebab dan juga OST Kerat 14. Dan soalan saya, kenapa dengan datangnya lagu-lagu baru ke semua itu, kenapa masih lagi lekat dengan lagu Ramalanku Benar Belaka? Kenapa masih lagi sinonim dengan lagu ini walaupun datang bertubi-tubi dengan lagu baru? Rasanya lagu tu memang antara lagu yang malar segar di pusat-pusat karaoke kot. Sama, saya pertama lagu tu. Itu yang menyebabkan lagu tu dikenali daripada saya. Dan lagu itu memang sesuai dengan suara-suara vokal-vokal orang-orang Melayu kita, orang-orang tempatan kita. So senang untuk orang nyanyi. Lagi satu memang lagu tu tinggi, tapi
diorang suka menyanyi lagu tu. Itu pada saya oleh kerana melodi lagu tu kot mungkin yang menjadi penyebab lagu-lagu lain seperti seolah-olah tidak dapat orang kata nak tandingi lagu tersebut lah. Dia ada dah sampai satu level yang dia tak boleh orang lain kacau lah. Dia kat situ je. Tak ada siapa yang boleh kacau dia dah. Itu yang menyebabkan lagu tu tetap orang kata utuh di situlah. Saya rasa lagi 10-20 tahun pun lagi dia akan masih lagi dinyanyikan, insyaAllah. Okay, saya boleh katakan Zarul Amrilan sebagai personality sepanjang zaman. Kerana memiliki satu wajah yang orang kata orang kata mudah kenal, wajah mudah kenal, kerana saya boleh katakan Zarul Amrilan ada mirip-mirip seperti pelakon daripada China, Hong Kong, iaitu Leong Lai. Kalau you tahu. Ya. Bolehlah. Dengan izin. Baik. Okey, itu out of the box lah. Okey, 3 penyanyi pilihan Zarul Amrilan. M. Nasir, Siti Nurhaliza dan Jamal Abdillah. Datuk Jamal. Kenapa M. Nasir? Cuba describe. Dia ada karisma. Baik. Dari segi vokal dia orang kata nak bandingkan dengan Siti dan Jamal, vokal dia yang bawah lah daripada dua orang tu. Tapi karisma dia di atas pentas dan karisma dia dengan lagu-lagu dia tu pada saya is solid package lah. Memang tak ada siapa kat alam Malaysia ni yang boleh tandingi dia. Okey, itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua? Tempat kedua saya letak Siti Nurhaliza lah because vokal sesama dia. Dengan you? Sesama dengan saya. Dia vokal dia memang champion lah. Dia kat dalam Malaysia ni sampai orang kata dia setanding satu level dengan Saloma lah. Wow. Okey. Saya letak dia bawah sikit pada Saloma lah. Okey, dan Zarul macam Aziz Jaafar ke macam mana? Awak dengan punchline macam-macam punchline awak. Long Lai lah, Aziz Jaafar lah kan. Kita bagi. Tempat ketiga. Alright. Sebenarnya dia tak ada 1, 2, 3 sebenarnya. Dia sama level je. Ini 3 pilihan. Baik. Dia Jamal, Datuk Jamal, of course you duduk depan stage dengar dia menyanyi ataupun you dengar kaset live dia sama je, dia akan meremang. You akan rasa meremang. Remangan itu oleh kerana kita tak tahu macam mana dia boleh buat kita meremang tu. Saya kalau fikir-fikir balik tak tahu kat mana dia boleh buat suara yang macam, padahal kita penyanyi-penyanyi lain pun boleh nyanyi macam dia. Okey. Tapi remangan tu kita tak sampai dekat kita. Mungkin let's say Hazama ataupun Hafiz Su'aid cuba menyanyikan lagu-lagu dia sampai ke jiwa kita, tapi remang goosebump tu tak ada. Saya tak tahu. Datuk Jamal ada benda tu. Tapi Jamal sebenarnya Zarul Amrilan sudah buktikan pada tahun 2012 di ABPBH sudah meremangkan ramai sangat penonton pada waktu itu. Mungkin itu tak tahulah. Wallahualam, saya pun meremang juga atas stage tu masa tu. Mungkin kita meremang, orang lain pun rasa remangan tu kot, mungkin. Zarul Amrilan, antara lakonan dan juga nyanyian, yang mana paling utama dan yang mana paling memberikan kesan seni kepada Zarul Amrilan? Sudah tentu mula-mula tu memang menyanyilah. Keutamaan saya di awal-awalnya saya berlakon disebabkan ada tawaran. Bukannya saya nak berlakon. Saya tak nak berlakon, tapi menyebabkan saya nak berlakon adalah kerana saya dapat tawaran dan juga saya sudah sepenuh masa membuat kerja seni. So oleh kata saya berfikir sebagai seorang orang berniaga. Orang bagi job, ada job sampingan yang dalam bidang kita, why not kita cuba. Tapi keutamaan sekarang ini sudah bertukar, di mana saya letakkan sama level. Dua-dua tu macam kerja saya. Dia macam let's say yang ni kita department lain, kita department lain, tapi position kita still juga manager kat mana dua-dua tu department tu. Macam itulah.
Baik. Kiranya berdua tu kata dah terbiasa lah bagi Zarul Amrella. Dan sebenarnya hidup watak-watak yang diberikan oleh Zarul menerusi lakonan ni bukan watak-watak yang biasa tau. Dia memang sangat orang kata sangat menguji. Suami kepada Sheila Rusli, ya, diletakkan sebagai salah seorang suami kepada Sheila Rusli. Kan untuk satu drama, saya tak silap saya, Jananik sebagai leading untuk drama itu. Dan saya nampak bagaimana bengisnya seorang suami, bagaimana memberontaknya sebagai seorang suami, dan sangat hidup. Okey, bagaimana Zarul boleh menghayati watak tu supaya kita sebagai penonton tak rasa macam Zarul ni kayu lah berlakon. Tak, kita rasa macam relax je, dia macam dah lama dah berlakon. Saya pun masih lagi belajar. Saya nak cakap ni pun mungkin ini pengalaman saya. Saya mula-mula berlakon, first day berlakon saya dengan Remy Ishak. Baik. Itu dan juga Michael Ang. Pada saya masa tu, kalau saya fikir balik, saya ni main langgar je sebenarnya. Saya langgar je. Saya langgar je. Which is saya macam padahal kalau saya tengok balik, saya tak ikut prosedur berlakon lah kira kalau saya fikir balik. Tapi bila saya balik tengok lakonan tu, mungkin ada kelemahan-kelemahan dia lah. Which is saya ingat lagi first scene tu saya berlakon, lepas dah habis satu scene dengan Michael Ang dan Remy tu, datang ada assistant director datang kat saya, "Bang, abang pernah berlakon ke?" Cakap, "Ni first time." Cakap, "Okey bang, dah boleh dah tu." So daripada situ saya mula, okey, kalau macam tu aku dah boleh berlakon, so aku nak kena brush up lagi lah. And then tu lah cakap, saya dapat job dengan Sheila Rusli, which is satu benda yang pada saya sangat-sangat berharga, which is situlah saya belajar banyak daripada dia. Macam mana Sheila Rusli boleh memberi orang kata kepercayaan kepada Zarul Amrella? Saya pun terkejut juga sebab saya diberi watak tu, dan saya pun lagi terkejut bila saya tahu isteri saya dalam drama tu ialah Sheila Rusli. Yes. Sebab Sheila Rusli bukan calang-calang orang, calang-calang pelakon dan bukan calang-calang penerbit. Dia ada, orang kata kalau saya tu saya di tingkat 1, dia kat tingkat 100, tingkat 50 ke 100 dah dia kan. Jadi ada rencah dia kan. Tapi dia bawa saya, dia tarik saya bersama-sama satu level dengan dia. Tapi dengan, orang kata, dengan cara yang begitu berhemah sekali. Maknanya dia tunjuk ajar, dia ajar saya bukan dari segala macam menghafal skrip saja, tapi apa di sebalik skrip tu, kenapa dia luahkan skrip tu, apa yang jadi sebelum diluahkan skrip tu. Itu benda-benda basic yang saya tak tahu masa first day saya berlakon dengan Remy Ishak apa semua. Itu yang best. Itu yang membuatkan saya bila tonton lakonan di antara Zarul dan juga Sheila Rusli tu, sinergi tu lain macam tau. Kita penonton tengok, macam dah biasa dah. Cara lakonan tu. Alright? So, thumbs up to you lah, my brother. Kau tak tahu di sebalik tu memang dia, orang kata dia nak yang terbaik. Ada kena maki ke? Ada. Maki, dia cakap maki yang berhemah lah. Okay. Dia macam, kalau saya deliver satu-satu line tu, macam dialog tu macam tak best, dia akan no, lagi sekali. Tapi dia dalam karakter dia, karakter isteri tu. Tapi dia boleh, tak sampai. Dia nak dalam tengah action tu, dia cut kat situ je. Dia cut jinggo Pak Tok Sidang. dia override Tok Sidang. Cut, tak sampai. Zarul, you kena bagi lagi. Dah lagi. Macam tu lah. Kadang satu scene tu, kalau kena gaya, 3-4 take lah. Paling lama dengan dia. Kalau 1-2 take dah Kalau tak kena gaya, 4-5 take lah kat situ. Baik. Ikut kisah tendang terajang Zarul dalam bidang lakonan. Betul. Alright, dan ini yang terakhir. Sejujurnya dari saya memohon memohon sangat kepada Zarul Amrella untuk nyanyikan sedikit je lagu, sama ada Bukalah Hatimu ataupun Ramalanku Benar Belaka. Yang mana boleh pilih? Yang kesesuaian bagi Zarul. Tapi bagi saya terlalu suka dengan Bukalah Hatimu. Alright.
Sebab lagu itu dia memang rancak tau. Bila kita tengah bawa kereta, lagu Bukalah Hatimu berkumandang, kita rasa macam fresh, rasa macam relax, rasa macam kata muda. Alright? So Betul. Kalau ikutkan kalau ikutkan memang lagu Bukalah Hatimu tu orang kata lagi ada kenangan tertentu sebab lagu itulah pertama sekali saya dengar suara saya kat dalam radio. wow. Dengar lagu itulah saya atas motosikal ke tiba-tiba dapat mesej, lagu kat dalam radio, siap berhenti pergi kedai mamak buka. Tolong buka radio. So boleh dah, boleh ataupun tidak saya nak minta Boleh. Zarul nyanyikan lagu Bukalah Hatimu versi 90-an, bukan versi 2021, dengan izin. Okay. Silakan. Salam kasih masa silam, bukan hanya sementara, bergetaran sampai kini, masih terasa asyiknya ku pinta ketulusanmu tanpa keraguan. Oh, bukalah hatimu agar bisa ku menatapi rahasia kalimatmu yang penuh dengan marahnya. Salahkah andai ku memuja keindahan milikmu. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Zarul Amrella kerana sudi bersama di FR Voice Podcast. InsyaAllah ada ketika ada waktu, ada masanya kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih jemput saya. Terima kasih. Zarul Amrella.